Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Pengurusi serta jawatan kuasa surau, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang dihormati, mudah-mudahan Allah sentiasa merahmati kita semua insya-Allah. Hadirin yang dihormati, sama-sama kita niat iktikaf. Mudah-mudahan keberadaan kita di sini sentiasa mendapat rahmat dan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dihormati, insya-Allah pada malam ini seperti yang diwar-warkan dan diminta untuk kita berkongsi sedikit sebanyak mengupas berkenaan dengan beberapa perkara yang berkaitan dengan ibadah korban yang insya-Allah sekitar 2 minggu yang mendatang ini untuk kita laluinya. Cumanya bila perkara yang berkaitan dengan perkara yang kita buat sekali-sekala ataupun setahun sekali ini, ada perkara yang kita perlu untuk kita refresh maklumat itu supaya ibadah yang kita buat itu tepat, betul seperti mana yang dikehendaki oleh syarak, oleh agama. Dan bila betul, insya-Allah kita harapkan Allah terima ibadah yang kita lakukan itu. Hadirin yang dihormati sekalian, pertama sekali perkara yang kita nak bincang ini bila dirujuk dalam kitab Al-Fiqh Al-Mazahib Al-Arba'ah, fiqh mazhab 4, yang 4, ta'rifan korban, supaya saya guna perkataan yang mudah untuk kita sebut, dan dalil-dalil Quran dan hadis yang mana sempat saya baca, yang tak sempat saya sebut saja. Tuan-tuan boleh rujuk selepas ini sebab masa kita yang ada sekitar 40 minit ke 45 minit ini untuk kita tengok mana-mana perkara yang penting itu. Yang pertama sekali, definisi korban tu untuk kita faham dengan baik. Korban tu bahasa Arab. Korban, qaf, ra, ba, alif, nun, korban. Masalah asal perkataan qarba iaitu hampir, qarib, kawan karib, orang kata kawan karib. Kita selalu guna kata Melayu kawan karib, dimelayukan asal Arabnya hampir. So korban ini kita menghampirkan diri kepada Allah SWT. So hak tu intention dan niat kita awal-awal sekali kita dah kena ada. Apa yang kita buat itu untuk menghampirkan diri kepada Allah, bukan kerana nak tunjuk kata kita duit banyak, saban tahun kita masuk korban. Itu kita jagalah kerana tujuannya untuk yang demikian. Dari segi istilah, korban ini dia ada beberapa elemen. Pertama, dari segi istilah, makna korban itu sembelihan binatang ternakan. Binatang ternakan ini dalam Al-Quran Allah sebut, dalam Quran pun ada surah Al-An'am. Al-An'am itu adalah binatang ternakan. Binatang ternakan ini, pergilah dunia mana pun, didefinisikan 5 binatang sahaja. Iaitu unta, kerbau, lembu, kambing, kibas. Kibas ni kecil sikit lah pada kambing itu. Kalau tuan-tuan pergi umrah, pergi haji, kadang-kadang sebahagian mutawif dia buat pergi tunjuk tempat-tempat ni. Tapi yang binatang yang mudah untuk kita dapat di tanah Melayu ni, boleh guna perkataan tanah Melayu lagi ke? Boleh lagi, ada lagi tanah Melayu. Jadi di Malaysia ni 3 lah, lembu, kerbau dan kambing. Unta dan kibas ni boleh pergi jumpa kat zoo lah. Jadi di Malaysia lah ceritanya, di Malaysia ni. Jadi kebanyakan surau, masjid di negara kita lembu lah kebanyakannya. Unta ni jarang-jarang lah. Dulu pun Masjid Kampung Baru sekejap, di Shah Alam Seksyen 18 dalam beberapa tahun yang lalu, nama masjid tu Masjid Al-Azhariyah Seksyen 18. Lekat nama pun masih unta sampailah. Sebab dia main seekor, bukan seekor lembu, seekor unta untuk dikorbankan sampai jadi masyhur. Sembelihan ni tuan-tuan sikitlah. Lagi besar binatang tu sebenarnya lagi mudah sembelih. Itu kaedah dia. Orang yang duduk biasa sembelih lah. Lembu tu lagi besar, lagi sadur, lagi mudah sembelih. Sebab dia tak boleh nak menggelupur sangat dah. Itu dari segi orang hak biasa sembelih lah. Besar sadur dia kata. Sebenarnya sadur tu lagi mudah berbanding dengan hak tulang tu, dia nak menggelupur tu, dia punya potensi tu lebih tinggi.
Jadi hadirin hormati itu sikitlah. Jadi sembelihan binatang ternakan ni apa? 5 binatang tadi tu pada hari-hari nahar. Hari nahar ni kita duk baca dalam surah yang kita duk, boleh kata hampir kita semua hafal. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Ayat yang kedua. Fasalli li rabbika wanhar itu Allah kata, maka kerjakanlah ibadah semayang tu li rabbik, kerana Tuhan kau. Semayang. Dan tanda syukur itu wanhar, kau berkorban. Syukur orang yang berkorban ini, yang masuk korban ni, dia nak say thank you kepada Allah. Dia nak ucap thank you kepada Allah. Tahun ni dia dapat naik pangkat, bisnes menjadi, isteri sihat, anak menjadi, macam-macam anugerah yang Tuhan duk bagi kat dia. So dia nak tanda syukur itu dia balas dengan dia berkorban. Tuan-tuan boleh semak surah Al-Hajj ayat 36. Itu Allah mention berkenaan dengan syukur itu. Saya baca surah tu, tuan-tuan boleh semak lah. Sebab saya nak kejar masa sebab banyak yang kita nak share malam ni. Jadi dalil-dalil itu saya just sebut surah, tuan-tuan boleh semak selepas ini. Menyembelih binatang-binatang ternakan pada hari-hari nahar. Hari nahar, wanhar tadi itu mana? Berkorbanlah. So nahar itu merujuk kepada 4 hari. 4 hari iaitu 10 Zulhijjah, 11, 12, 13. Sehingga 13 Zulhijjah. Kalau ikut kalender lah, ikut kalender, ini bukan nak mendahului penyimpan mahu Raja-Raja Melayu. Ini tak kira kita pandai-pandai pula. Tak. Ini just, kalau tengok kalender tu, kemungkinan Khamis. Ikut kalender lah. Tunggu ujung bulan ni. Nak tentu satu Zulhijjah. Dah confirm 1 Zulhijjah. Of course lah, kita akan ikut hari Khamis tu. Kalau inilah, kalau kita Syawal, Ramadan, dia kena tunggu malam tu. Sebelum tu untuk tengok 1 hari bulan. Yang ni bukan tunggu malam raya nak umum lah. Dia kena tunggu sebelum 1 Zulhijjah tu. Sebab bila masuk 1 Zulhijjah, so akan ru'yah kita, hisab ke, ru'yah ke, cara tengok anak bulan tu. Maka katalah kalau kita tengok kalender tu Khamis. So 4 hari lah. Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. So sebelum Maghrib hari Ahad tu dah kena clear. Asar hari Ahad tu makruh dah sembelih tu. Makruh dah sebab dah hujung lah, takut lembu tercabut tali ke, jono ligan sampai kat Maghrib dah baru nak sembelih, nanya duit orang hak korban tu, memasuki Maghrib dah tak sah. Hari Ahad tu lah hari Ahad yang hari terakhir pada hari nahar. So menyembelih binatang-binatang ternakan pada hari-hari nahar, iaitu kita sebut tadi, sama ada orang tu menunaikan haji atau tidak menunaikan haji. Dia pergi Mekah, dia dapat panggilan rezeki dia pergi haji, dia pun boleh masuk korban kat sini. Yang kita yang tak pergi ni bersebahagian ni pun memasuki ibadah korban tu dengan tujuan menghampirkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab mana korban tadi tu menghampirkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada beberapa elemen tadi itulah yang perlu kita tengok secara umumnya. Hadirin yang dihormati sekalian, orang yang bagaimanakah yang digalakkan untuk memasuki korban ini? Pertama sekali, hukum dia sunat muakkad. Korban ini hukum dia sunat muakkad, sunat yang sangat digalakkan. Sunat yang sangat digalakkan, dan sunat yang sangat digalakkan ni dia berdasarkan hadis Nabi SAW, antaranya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, antaranya diriwayatkan oleh Ad-Darqutni. Antaranya kata Nabi SAW, kutiba alayya an-nahru wa laysa biwajibin alaikum. Umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Untuk aku korban ni wajib. Untuk Nabi SAW. Untuk kita umat ini dia sunat. Nabi sebut dengan clear sunat, dan dihukumkan dalam mazhab Syafi'i sunat yang sangat digalakkan. Dan sunat yang sangat digalakkan ni kepada siapa? Antaranya adalah orang yang salah satunya di Islam. Kalau tiba-tiba mai satu orang, minta maaf lah, Cina ke India yang bukan Islam, dia buka lori, dia buka ni dan ni, dia turun satu lembu. Ni saya bagi sama you all ni buat korban ni. Kita ambil lah, sembelih buat pegang kenduri. Tapi atas nama korban tak ada, sebab dia tak termasuk orang yang disuruh sebab dia bukan Islam. Orang yang baligh, kerana yang tidak baligh itu tak termasuk dalam orang yang mukallaf, berakal, dan yang antaranya yang berkemampuan. Berkemampuan tu ditakrifkan antaranya dalam kitab I'anatul Talibin. Orang yang berkemampuan tu nak ditakrifkan macam mana? 4 hari pada hari nahar, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah tu dia ada lebihan makanan. Dia dan tanggungan dia ada lebihan makanan. Tengok muka tuan-tuan ni bukan lebih ni.
Boleh hantar negeri lain pula ni. So sunat muakkad sangat-sangat lah. Tengok cara tu. Cara muka ni lah. Kan? Cara T20 punya kawasan ni. Pi haji kena tambah duit banyak kawasan ni. Kan tahun ni kan kalau pi haji kan dia ada rate dia. T20 tambah banyak lah. M40 tambah juga, kurang sikit. B40 pun kena tambah. Saya pun, tapi lebih kurang macam tu lah. Bermula tahun ni dia ada rate dia. Dulu-dulu hadiah kerajaan kepada orang Islam, sekali pertama pi haji semua sama. Hadiah lah untuk orang Islam yang lebihnya perlembagaan tu kata Islam agama persekutuan kan. Jadi bila Islam ni ada lebih dia ada sikit. Antaranya sekali seumur hidup pi haji ni dapatlah subsidi tu. Tapi bermula tahun ni tak ada lah. T20 lain sikit, tambah banyak lah sebab hang T20. Ukuran tu tak apalah, adalah cara dia tu kan. Tu tuan-tuan yang tentukan dan tuan-tuan terimalah. Hadirin yang dihormati sekalian, tak ada masalah, tuan-tuan semua duit banyak. Jadi hadirin yang dihormati sekalian, maka penentuan pada ibadah korban tadi ni yang dikatakan berkemampuan itu 4 hari tu dia ada lebihan makanan dia dan tanggungan dia. Macam juga, minta maaf lah saya sikit, macam zakat fitrah yang kita bincang bulan Ramadan dulu. Zakat fitrah tu yang kena bayar tu antaranya orang yang sempat hidup dalam Ramadan dan dia melalui malam 1 Syawal sehingga pagi raya tu dia hidup. Baru dia wajib zakat fitrah. Dan yang kedua, pada 1 Syawal tu dia ada lebihan makanan untuk dia makan. Baru dia kena zakat fitrah. Itu yang dulu Ramadan yang kita bincang tu. Kali ni ibadah korban juga, orang yang ada lebihan makanan pada 4 hari tu, dia dan keluarga tanggungan dia ada lebihan makanan, maka hukum dia sunat muakkad untuk dia melakukan ibadah korban tersebut. Dan dalam keluarga, ini satu yang diminta oleh orang, dan dalam keluarga, jika salah seorang yang memasuki ibadah korban itu, sunat kifayah, maknanya satu orang tu dah melepaskan yang lain. Suami masuk, memadai dah untuk cover satu keluarga. Tapi jika dia tu berseorangan, maka dia menanggung untuk dia dan keluarga dia. Tapi kalau kata dia masuk, isteri dia tu dah jadi sunat muakkad tadi dah terlepas dah. Itu maksud dia. Atas kemampuan dan ia dimasuk atas kekeluargaan, atas dasar dalam keluarga menjadi sunat kifayah sekiranya ahli keluarga yang ramai. Jika salah seorang daripada mereka melaksanakan ibadah korban tersebut, maka memadai dah seorang itu sebagai menyelesaikan yang kata sunat muakkad tadi itu atas nama keluarga tadi itu. Itu clear yang disebut dalam, antaranya boleh dirujuk dalam kitab I'anatul Talibin antara sebut, dan Mughni Muhtashbah ada hurai bab ni juga. Hadirin yang dihormati sekalian. Jadi itu perkara yang berkaitan dengan demikian tu. Dan bila ibadah korban ini dijalankan, asas kepada ibadah korban ini dilakukan, antaranya adalah memperingati sunnah dan syariat yang ada pada Nabi Ibrahim AS. Itu kita jangan lupa. Kerana ibadah haji, umrah dan korban ni dia tak dapat lari daripada cerita Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dia ada sampingan punya yang kita kena alert juga bagi perhatian. Yang kita dah nak bincang ni bab hukum. Sebahagian daripada syarat sah dan sebagainya. Tapi satu sudut yang lain, kita jangan lupa spiritualnya, ada perkara lain yang Allah nak bagi kepada kita untuk kita ingat dan kita fikir. Setahun sekali dia ulang tayang. Tuan-tuan yang saya hormati, yang dimuliakan sekalian, setiap solat, tahiyat akhir, sunat ab'ad kepada kita. Sunat yang hampir kepada wajib untuk kita baca selawat Ibrahimiyah. Tak baca pun sah solat kita. Sampai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi sunat ab'ad ini maknanya ba'dul wujub, hampir kepada wajib dah. Untuk kita baca apa? Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Pernah tak dalam benak fikiran kita, dalam ramai-ramai nabi ini, awak nama Nabi Ibrahim yang kita duk kena Allah agama syariatkan untuk kita mention, kita sebut. Kerana antaranya disebut oleh para ulama, Nabi Ibrahim ni diistilahkan, dititlekan dengan Abul Anbiya, bapa kepada ramai nabi. Nak compare dengan nabi lain, Nabi Ibrahim ni bapa kepada ramai para nabi, kerana salah silah itu ramai nabi. Compare dengan nabi-nabi yang lain, Nabi Ibrahim AS ringkasnya 2 orang isteri, Hajar dan Sarah, ringkas-ringkas aja. Semua tahu, diulang daripada sekolah kecil, sekolah rendah, daripada kita kecil sampai kita besar. Tapi kita nak ambil semangat itu. Perkahwinan yang pertama, Allah lambatkan dapat anak. Sehingga disebut dalam Qisasul Anbiya, umur Nabi Ibrahim ni umur yang pada adatnya payah. Adat lah, maknanya tak dapat anak lah. Orang kata umur 70 nikah seorang lagi boleh anak kan ni. Tiba-tiba boleh. 70 boleh ikut.
80 campur kecil manis, campur duk dialisis, campur kursi solat buat atas kursi, go out, nikah, dapat anak. Ui, ini rare. Mau masuk Malaysia Book of Record. Kalau ada lah, wallahualam ni contoh lah. Bukan nak highlightkan isu tu, tapi Nabi Ibrahim ni diistilahkan sebagai pada adatnya payah dapat anak. Sebab itulah zikir yang Nabi SAW ajar pada kita lepas solat, jangan tinggal. Mudah aja. Tak sampai beberapa second je. Tu imam tak baca, kita baca. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Doa zikir yang Nabi SAW, maksur yang Nabi SAW baca lepas solat. La mani'a lima a'taita. Tak ada siapa boleh halang kalau Allah nak bagi. Tak ada siapa boleh halang Allah nak bagi. Tak ada siapa boleh halang. Kita masuk tender, orang berpakat ramai. Tapi kalau Allah nak bagi kat kita, tak ada siapa boleh halang. Wala mu'tiya lima mana'ta. Tak ada siapa boleh bagi kalau Allah tak izin. Berpakat satu dunia nak bagi kat kita. Tapi Allah kata no. Dengan apa cara Allah buat? Wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Tak memberi kesan sesuatu atas sesuatu kepada yang lain. Pangkat dia, kedudukan dia, keturunan dia tak bagi kesan bukan orang lain. Kat kita, kita mau duk pasak betul-betul dalam akidah kita. Setiap lepas solat Nabi SAW ajar kita macam tu. Maka kita Nabi Ibrahim tadi tu tak ada benda yang pelik. Allah izinkan dapat anak. Dan anak itu dapat daripada isteri yang kedua. Bukan isteri pertama, isteri yang kedua. Namanya Ismail. Besar jadi Nabi alaihissalam. Tak lama lepas tu Allah izinkan isteri pertama baru dapat anak pula. Namanya Ishak. So dapat anak pertama daripada isteri kedua, kemudian baru dapat anak kedua nama Ishak daripada isteri pertama. Kemudian sikit. Okey. Hadirin dihormati secara ringkas kita ambil poin-poin penting. Maknanya pernikahan yang kedua dan usia yang lanjut baru dapat anak. Dah dapat anak, tuan-tuan boleh rujuk dalam Quran, surah Al-Hajj, surah Yusuf dan sebagainya. Nabi Ibrahim diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membawa isteri kedua lah kita kata, dan baby yang masih kecil ini ke satu tempat. Daripada Palestin, base mereka di Palestin, pergi ke satu tempat. Allah mention dalam Quran biwadin ghairi dhi zar'ain. Satu tempat, satu lembah, satu oasis. Wadin ni oasis. Ghairi dhi zar'ain kata Allah. Tak ada apa lembah tu. Orang kata hari ni tak ada infrastruktur apa-apa, tak ada kemudahan apa-apa. Mekah itulah. 1000 tahun dulu. Mekah tu pun tuan-tuan, kalau kita pergi hari ni, tuan-tuan pergi keluar sikit daripada tanah haram, padang pasir je. Yang membangun tu dalam tanah haram, sekitar masjid itu sekarang, bayangkan bukan zaman Nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam dulu lagi 1000 tahun dulu. Allah kata tempat tu tak ada apa. Allah perintahkan pergi letak. Kita ambil poin penting, arah. Bila nak balik, nak pulang, isterinya pegang. Nabi Ibrahim kata ni perintah Allah, Allah yang suruh isi surrender. Itulah cerita air Zam-Zam timbul, Nabi Ismail hentak bumi, tuan-tuan buat sa'i tu, Safa Marwah tu, semua tu ada dalam umrah dan haji tu, cerita-cerita yang main masa korban ni juga. Ringkas cerita sampai satu peringkat Allah sebut dalam Quran. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adhhabuk fanzur maza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Allah sebut dalam Quran. Cerita-cerita ni semua Allah sebut dalam Quran. Dululah. Dulu tak lama sangat. Ada live. Ada live. Bahaya. Dulu ada satu orang ni rambut putih kembang. Perempuan. Ayah dia nama Kasim. Dia kata cerita ni dia kata cerita dongeng. Dia kata dulu. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah, dia insaf. Bukan dongeng tu. Allah sebut dalam Quran benda ni ada. Tonton apa saya dah cakap ni ada cerita dalam Quran. Cuma kita ringkas ya. Poin dia Allah kata falamma balagha ma'ahu sa'ya, bila umur anak ni dah sampai ke umur yang dia boleh survive hidup sendiri dah. Dah boleh buat dia boleh urus kehidupan sendiri. Allah datang ke dalam mimpi ayahnya untuk sembelih. Tuan-tuan semua tahu. Ayahnya tanya ke anak kata, ya abati ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak kata ke ayah buatlah apa yang ayah nampak dalam mimpi itu, insyaallah kita di kalangan orang yang sabar. Ayah dia pun nak sembelih, memang letak dah. Allah ganti dengan kibash. Tuan-tuan pergi haji, pergi umrah, mutawif yang spotting dia tunjuk tak mana peristiwa tu semua. Ada tuan-tuan. Mau duk ziarah juga, mau duk tanya rajin juga tak mana tempat-tempat yang berlaku peristiwa itu. Ringkasnya. Okey.
Mesej itu Allah rakamkan dalam Quran dan Allah kekalkan cerita itu sampai kiamat. Sebab Quran ni Allah janji Allah pelihara sampai kiamat. Beberapa mesej yang kita dapat dan kita mahu ambil. Satu sudut bab korban ni. Pertama, dalam kisah Nabi Ibrahim ni, Allah nak menunjuk kepada kita bagaimana satu orang manusia yang sedikit pun tak inquiry, tak persoal dengan apa yang Tuhan suruh. Contoh, Nabi Ibrahim AS dapat anak lambat. Lepas tu kena hantar letak anak isteri tu di tempat yang jauh, 1000 kilometer. Minta maaf tuan-tuan, ni skrip tambahan. Kita hari ni tak mustahil kita boleh kata, ya Allah, bukan saya tak mau letak anak dengan isteri di tempat jauh, tapi bagilah besar sikit kot. Tak pun, adalah alasan lain. Ataupun isteri itu dia boleh juga persoalkan tindakan suami. Bang, saya ni isteri nombor 2 bang. Dapat anak bang. Daripada perkahwinan ni, abang menikah hak tua tu sampai lah tak dapat anak. Dia pergi ikut tu dah. Dah lah tua, betul tak dapat anak. Lagi ayat macam tu. Pergi tinggal anu lah, taklah sana jauh-jauh. Siapa saya pula kan? Boleh kata, boleh nak buat. Dengan ada baby lagi ni. Tapi skrip-skrip itu Allah tak cerita pun berlaku kepada Nabi Ibrahim, Hajar dan Sarah dalam peristiwa ini. Allah rakam dalam Quran. Tak ada pun watak itu. Ringkas cerita lagi. Bagaimana keadaan masa ditinggalkan, masa nak disembelih pula. Ya Allah perintah sembelih. Sembelih tuan-tuan. Sembelih. Bukan bila letak rumah tumpangan, sembelih. Mak tu boleh kata, hey, aku mengandung dia berapa bulan ni, aku yang beranak ke dia, senang-senang nak sembelih. Boleh, isteri kata, gila ke apa laki aku ni? Boleh nak kata. Tapi watak tu tak ada. Anak tu dah besar, Ismail ketika tu dah besar. Dah pandai urus sendiri, dia pun boleh bercakap. Bapa, sebab ni Nabi ni bakal jadi Nabi ni. Sifatnya sempurna, fizikalnya cantik. Fizikalnya orangnya sihat. Bukan OKU apa. Ayah, bagilah saya menikah dulu ayah. Sekurang-kurangnya dapatlah juga cucu, ada zuriat untuk ayah. Tak ada, watak-watak dan skrip itu tak timbul. Ringkasnya, watak-watak yang Allah timbulkan Nabi Ibrahim, Sarah, Hajar dan anaknya Ismail itu, sikit pun tak mempersoalkan perintah Allah dan inquiry dan minta penangguhan apa-apa tak perintah tu. Kita boleh ambil semangat itu. Kena ambil. Allah balas apa kepada mereka? Apa Allah balas kepada mereka? Allah balas kepada Nabi Ibrahim AS, zuriat yang baik-baik. Nabi Ishak, isteri yang pertama namanya, anaknya dapat nama Ishak. Ishak, Nabi Ishak ni keturunannya sampai ke Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, yang ada sejarah tersendiri pula sebelah Bani Israel. Dan yang sebelah Nabi Ismail ini, keturunan itu, salah silah itu sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Belah Arab pula. Daripada seorang Nabi, 2 orang isteri, dua-dua jadi Nabi, dan daripada 2 orang anak yang jadi Nabi ni, ramai lagi para Nabi. Sebahagian yang kita sebut tadi itu. Secara salah silahnya, tuan-tuan boleh Google tengok keadaan itu. Sebab itu kita baca dalam setiap tahiyat akhir itu. Kerana daripada situ lahirnya ramai para Nabi. Orang yang soleh, baik-baik. Mesej kepada kita, Allah nak tunjuk, mak bapak yang baik, orang yang taat pada perintah Allah, don't worry, Allah akan datangkan keturunan-keturunan yang baik-baik. Untuk kita semua nak anak keturunan yang baik-baik. Kita yang memulakan untuk menjadi orang yang sesoleh mungkin, untuk kita harapkan zuriat yang baik-baik. Yang kedua, secara umumnya, bumi yang asalnya kosong, tak ada apa. Lembah, tak ada apa-apa. Bukan Allah suruh letak satu tempat yang dah ada macam-macam kemudahan, tempat kosong. Tapi hari ini tuan-tuan boleh tengok dengan minyaknya di negara itu. Betul Tuan Haji? Orang minyak. Bukan haji, orang minyak. Orang duk main dengan minyak. Pakar kita ada. Tumbuh-tumbuhan yang pelbagai ada. Asalnya lembah yang tak ada apa. Hari ini Mekah tak payah buat kempen tahun melawat Mekah. Tak payah buat. Berbondong-bondong manusia nak pergi. Kita ni pun berapa ramai duk queue tak dapat lagi nombor. Yang nak pergi tak boleh, tak dapat lagi ni. Tengok nombor tu, dia tengok kubur dulu ke Mekah dulu ni antara nombor kalau daftar haji lah ni. Maknanya seantero dunia orang Islam pun sama juga duk harap nak pergi. Umrah tak cakap lah, macam haji dah sekarang ni. Tuan-tuan tengok muka ni, umrah tu macam pi berjalan ya. Pilot pun kenal lah, datang lagi umrah. Dah duit banyak. Maknanya apa? Nabi Ibrahim pernah berdoa pada Allah. Dalam Quran Allah rakam, masa nak tinggalkan anaknya itu dan isterinya, Nabi Ibrahim minta supaya tempat yang dia nak tinggal isteri dan anaknya menjadi satu tempat yang menjadi tarikan dan minat orang, suka orang nak pergi ke situ. Macam Bluetooth dan magnet lah bahasa kita hari ni, untuk orang minat dan pergi ke situ. Allah makbulkan doa dengan ekonominya, dengan pembangunannya, dengan orangnya di situ, kehadiran yang sampai hari ini
Tapi dimulai warna itu dengan datuk nenek moyang mereka, satu orang yang dulu untuk taat perintah Allah. So untuk kita apa hari ini? Jangan bimbanglah bila kita rujuk Quran, kita ikut Islam, kita ikut apa yang Allah suruh. Jangan ada perkataan dalam sanubari kita, kalau ikut Quran ni nanti mundur. Nanti ekonomi macam mana? Pelaburan macam mana? Investment macam mana? Macam mana apa? Hang duk pergi haji tu, hang duk pergi umrah tiap tahun tu, takkan nak tak ambil semangat itu? Balik ni takkan tak boleh terjemahkan itu dalam kehidupan di sini pula. Hadirin yang dihormati sekalian, itu satu sudut untuk kita tengok. Maka korban itu untuk diingat benda itu juga. Hadirin yang dihormati sekalian, hukum korban tu dia balik ke situ balik. Hukum korban tu pula dua. Satu wajib dan satu lagi sunat. Wajib ni dua keadaan. Satu, korban itu dia bernazar. Ini masuk pada hukum balik lah. Dia bernazar. Dia bernazar, dia kata tahun ni kalau aku dapat sekian ni, masuk korban. So dia dapat apa yang dia impikan, so nazar tu jadi wajib. Laksanakan dia. Korban tadi jadi wajib kerana dia bernazar. Satu lagi, korban yang menjadi wajib kerana dia yang menyatakan hasrat dia berkorban itu. Contoh, dia tak berlapik dengan insya-Allah. Ini dibahas dalam kitab fiqh, kalau dia tak berlapik dengan insya-Allah. Contoh, keadaan pertama, dia tengok lembu 5 ekor. Oh, lembu ni dia kata, bukan lembu ni, dia tunjuk je lembu pula. Lembu ni dia kata, sakit sensitif, dia kata, kau ajar kata kat aku lembu. Tak, tangan ni, dia tunjuk sikit. Dia kata lembu ni, jantan ni, tua dia ni, 2 tahun lebih, 3 tahun lebih. Umur dia dah cukup syarat. Dia kata kat rumah dia, abang asal lembu ni abang masuk korban tahun ni. Wajib dah, sebab dia dah sebut macam tu. Tapi kalau dia berlapik dengan insya-Allah ada rezeki lembu ni kita korban tahun ni. Insya-Allah dia berlapik lagi tak wajib. Tapi kalau dia tak berlapik dengan insya-Allah, maka wajib lembu tu, tak boleh lembu lain untuk dia berkorban. Ataupun dia tak sebut lembu, tapi dia kata dia sembang dengan orang rumah dia, sembang dengan satu orang, dia mention dengan verbally. Niat tak apa lagi. Ni dia lafaz ni, talafuz itu dah ada. Tahun ni Allah bagi macam-macam kat saya ni. Naik pangkat, bisnes jadi, masuk korban tahun ni. Maka wajib tadi dia berkorban. Tapi kalau dia lapik dengan insya-Allah ada rezeki, dia masuk korban. Sunat lagi gitu. So bila korban yang wajib, baik nazar, baik yang kehendak dia yang kata dia nak melaksanakan itu, seluruh daging itu dia tak boleh ambil. Tak boleh ambil. Dia kena daging itu dia agihkan seluruhnya. Sunat dia boleh ambil 1/3. Tapi kalau dia nazar korban yang wajib, bukan kata setumpuk, cuit pun dia tak boleh ambil. Sebab korban tu korban yang wajib. Dalam mazhab kita Syafi'i, ahli tanggungan ni pun tak boleh juga. Contoh, ayah ni dia ada anak kecil-kecil lagi, tanggungan dia jangan ambil juga. Sebab tu korban yang wajib. Tapi korban yang sunat, asasnya 1/3 tu dibolehkan. Itu bab bahagian. Okay, hadirin yang dihormati. Korban yang lain pada tu korban yang sunat. Korban yang sunat, macam mana tadi kita sebut tadi, dia ada lebihan sikit pada 4 hari tu, maka sunat untuk dia masuk ibadah korban tu. Sini berapa ekor je sekat ni? 10. 10 dah penuh penuh. Rasa 20 pun penuh ni. Tapi manpower tu yang saya tengok cara Tuan Haji mesej saya tu yang kena apa? Kena bagi clear elok tu supaya tak kelang kabut sikit. Individu bagaimana yang dituntut untuk melakukan korban? Pertama tadi saya dah sebut Islam yang dah baligh, berakal, tak gila, dan yang keempat dia ada kemampuan itu iaitu bagaimana ukuran kemampuan tadi tu? 4 hari tadi tu dia ada lebihan makanan, dia ada tanggungan dia. Syarat sah korban. Syarat sah korban. Yang pertama, binatang tu mesti al-an'am. Lembu atau kambing atau unta atau kerbau atau kibas. Tapi di Malaysia ni lembu, kerbau dan kambing. Kebanyakannya adalah lembu lah. Kebanyakannya lembu. Wallahu a'lam kenapa? Mungkin sebab 7 bahagian itu. Tapi dalam bab mana afdal 7 bahagian itu dengan seekor kambing. Dia tidak ada ukuran, tapi disebut oleh Nabi SAW, mana yang darah banyak tumpah, itu lebih afdal. Sebab darah tu akan jadi saksi. Binatang yang kita sembelih itu yang akan jadi saksi depan Allah kelak. Macam mana yang kita sembelih itu, dia akan datang balik. Itu ada hadisnya. Persaksian atas korban yang dibuat. Maka kalau dibanding 1 bahagian dengan seekor kambing, sudah pasti saya rasa seekor kambing itu lebih banyak darah dia. Maka keadaan itu lebih afdal. Kalau tanya mana lebih afdal antara keadaan itu, jawapannya adalah mana yang darahnya banyak tumpah. Itu keadaannya. Pertama, binatang ternakan, syarat sah. Kalau bukan binatang ternakan, tak sah lah. Ayam contohnya. Dia umai satu apa? Satu reban besar sangat je. Satu apa? Lori ayam dia buat satu kompartmen tu.
partition ke apa, kompartmen ke apa, bubuh pilah nama yang penting faham lah. Kita lalu tepi lori tu, tengok ayam kok bunyi macam-macam lah. Tu ayam kampung ke ayam bandar? Ayam kampung tu cerdik. Lepas dia lari, ayam bandar dia hidup dengan bantuan, dengan diberi kemudahan makan tu je. Tak apalah itu. Tapi kalau dia mai bagi kita 2-3 ayam, sembelih tapi bukan korban, sembelih untuk kita makan tengah hari lagi, hak gotong royong ni. Dia tak sah, tak masuk dalam Quran. Ini semua tuan-tuan boleh semak dalam surah Al-Hajj ayat 34. Hadirin yang dirahmati, yang kedua, binatang tu mesti cukup umur. Okey. Dalam hal ni tuan-tuan, unta 5 tahun ke atas. Saya tak urai panjang lah sebab unta kita tak buat. Tapi lembu afdal jantan, betina sah, tapi afdalnya jantan. Dan kalau lebih afdal, warna putih. Kerana Nabi SAW ketika memilih kibas, Nabi pilih warna putih. Okey, lembu yang cukup umur, warna ni semua dia ada ukuran dia. Tapi kita tak boleh nak demand lah. Sebab kita boleh pergi ambil tu, keadaan tu kadang-kadang tengok mana stoknya ada. Tapi pengalaman saya lah, kebetulan jadi nazir masjid ni, bila dia buat ibadah korban ni, kita baca dan kita duk ingat kat jawatankuasa ni, mau duk jaga benda ni. Satu, kalau yang jaiz bagi senarai itu biasanya yang berdaftar dengan veterina, dengan pihak-pihak kerajaan yang badan yang institusi yang menguruskan. Kenapa saya sebut macam ni? Ada orang, ini pengalaman saya lah, ada orang yang dia buat persendirian. Contohnya keluarga, dipakat dia beradik, 7 bahagian, dia kata okey kita pergi beli lembu, kita ada beradik buat korban. Dia sembelih belakang rumah dia kat kampung tu. Dia buat sendiri, sembelih, lapar, hagis semua. Ataupun 2-3 orang, 5-6 orang, dia berpakat 3-4 ekor lembu buat setaman atas nama apa? Depa lah, bukan. Kalau surau masjid ni biasanya dia lebih lah terarah tu sebab dia ada panduan yang jaiz bagi dan taklimat pun dibagi. So pengalaman saya bila dia pergi beli kepada tempat ternakan ni, yang ni don't take for granted, jangan ambil mudah sebab nak memastikan sah korban tu. Contoh dia pergi lembu jantan 1 bat dah, umur tu. Kita tanya dekat apa orang kata tempat peternakan ni, kalau yang tak proper ni, dia tak ada CJ beranak, ada cop apa kepit di telinga number tu semua. Kampung-kampung mana ada duk pergi daftar kepit telinga apa semua ikut yang macam mana anak kita injet dan sebagainya tu. Jadi bila tanya lembu ni, dia tanya umur berapa tahun umur ni, dia kata rasa lepas PKP dia aduk main rasa. Kalau hak pakar dia boleh tahu umur dengan keadaan boleh agak lah gigi dan sebagainya. Tapi tak pakar ni jangan duk main agak-agak lah. Sebab dalam bab nak kenduri, kahwin anak, nak gotong royong punya nak jamu orang makan tak apa. Tapi hak ni nak korban. Bila korban benar-benar basic macam ni, jangan ambil ringan. Kalau masjid yang macam ni, saya yakin dia akan ambil di tempat yang disuggestkan, yang berdaftar. So mereka ada tarikh lahir. Saya tengok sendiri, dia kata lembu ni beranak sekian ni. Macam saja beranak tu. Dia adalah tarikhnya. So bila benda tu clear, kita yakin cukup tahun, cukup 2 tahun tu. Tapi kalau yang kampung-kampung ni, kena tuan-tuan ambil orang yang amanah lah. Bukan amanah parti politik ni. Dia amanah dengan jawapan yang kita nak jawab tu. Dia tahu kita nak buat korban. Cukup. Padahal haram tak cukup pun. Betul apa tu? Bahasa Kedah. Maknanya bila sebut tu, maknanya kalau kata tak cukup tu, kadang-kadang dia tak apa, kalau dia tak bertanggungjawab dia akan menjawab je. Jadi benda ni atas kita. Kalau kambing pun disyaratkan 2 tahun ke atas juga. Tapi kalau biri-biri bulu dia lain itu, maka setahun pun dah memadai ataupun giginya sudah gugur semuanya. Itu ada hadis yang menceritakannya. Okey, tapi biri-biri ni mungkin jaranglah. Okey, yang berikutnya, yang ketiga, syarat sah korban itu binatang itu tidak cacat. Untuk kenduri, kahwin anak, nak sembelih tak apa, nak menega tak apa, tapi untuk korban benda ni kena jaga. Cacat yang pada sejak lahir ataupun bukan sejak lahir. Dan kecacatan itu menampakkan pada fizikalnya ada kurang ataupun pada timbangan dagingnya kurang. Contoh, yang dimaksudkan dengan cacat ni tak sah korbannya, ambil lembu buta. Dato buta tak boleh, nak sembelih biasa tak apa, tapi korban tak boleh. So orang yang pergi deal ni, dia kena lihat benda ni dan syarikat tu bertanggungjawab. Kita kena elok lah dalam ni. Yang kedua, capit ataupun tempang. Dia bukan normal dah tu. Fizikal dia dah lain dah. Nak sembelih biasa tak apa, tapi untuk korban jangan, ambil yang betul-betul sihat. Tidak terlalu kurus kalau pada lembu tu ataupun kurus ni ditakrifkan. Kalau kita tengok dia tu, kita tahu lembu ke pak kambing ni.
lembu 2 tahun. Kan lembu baru beranak ni. Kita sendiri pun tak pernah kenal dah. Lembu yang kalau 2 tahun ke atas ni bukan macam ni. Lembu kalau yang baru beranak baru macam ni. Tapi kita dia kata tak 2 tahun. Ni kurus sungguh ni. Tak boleh. Sebab dia pada adatnya itu mengurangkan mengurangkan berat daging tadi tu. Ambil yang tidak padanya terlalu kurus yang menampakkan orang tengok bawah pun tak tahu ni lembu ke, pak lembu ke, lembu yang kurang 2 tahun ataupun lebih 2 tahun. Lembu yang gila, yang terputus separuh telinga atau keseluruhan telinga, terputus telinga ekor atau sebahagian ekor atau keseluruhan. Contoh, sebelum korban atau masa lahir, dia terputus. Turun lori, terkepit kan. Lori itu dia nak cepat sangat. Dia tutup tu yang belakang tu terkepit kat telinga dia. Telinga tu. Lembu kan dia hentak terkejut, terputus. Contoh. Tak boleh dah. Sebab dia dah mengurangkan keadaan fizikal itu. Ataupun turun, tersangkut ekor. Tak perasan, tutup, tersangkut ke dia. Menggelupur lagi, terputus. Ekor dia. Mengurangkan fizikalnya dan daging, of course. Daging ni ekor lemah tak seekor? Berapa semangkuk lah? RM10 Kat mana tu kedai? Murah. Tak kalau RM10 tu. Berapa kad? Boleh ke? Yakin ekor lembu? Yakin? Itu saja tanya tu. Sebab viral kan dulu kan. Ekor pun kita tak boleh nak siasat ada ekor apa. Pergi kedai semua ada. Stok tu cukup. Malam tu 5 orang minta 5 mangkuk dah. Kedai sebelah banyak ekor punya. Banyak ekor tu, stok ekor tu. Tu ekor mai di mana tu tak apalah. Tak apalah, kita tak apa, itu iklan je. Jadi untuk kita maka berhati-hati benda tu supaya fizikal tadi tak berubah daripada fizikal asal. Normalnya ekor ada, lembu telinga ada. Bila terputus sebelum daripada sembelihan, maka menyebabkan binatang tu tak sah untuk jadikan korban. Sebab dia pada fizikalnya dah tak nampak pada asal lembu tu macam tu. Tapi kalau kecederaan yang tidak mengurangkan pada fizikal kita tengok dan pada daging yang tak mengurangkan juga, contoh luka, dia jatuh-jatuh, tuan-tuan lasak sangat, nak perbah dia, tarik tu, bam jatuh, dia menggelupur lari, berdarah-darah badan dia. So tuan-tuan jangan buat lebay terlejap lah, ni korban ni tak sah dia ni, nampak lain ada badan darah. Tak ada, darah tak apa. Darah yang mengalir kerana cedera dia tidak sampai kepada terhalang untuk ibadah korban tu diteruskan dengan binatang yang sama. Okeylah, binatang yang kita sebutkan tadi tu. Okey, dan yang keempat syarat sah korban itu adalah niat. Niat itu membezakan antara sembelihan biasa dengan sembelihan korban. Kita sembelih juga, tapi ini untuk kenduri anak kita nak menikah. Sembelih juga sebab nak menikah. Yang ni sembelih untuk korban. Okey, bila isu niat ini disyaratkan berniat melakukan korban asasnya semasa menyembelih korban itu, asasnya. Kerana ada hadis yang menunjukkan bahawa Nabi SAW, hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi masuk korban dengan 2 ekor kibash. Nabi sembelih sendiri. Dalam hadis tersebut, Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim dan Nabi bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan Nabi tahan tengkuk kibas tu dengan kaki Nabi SAW. Pasal apa ditahan? Supaya tak menggelupur lah, supaya boleh disembelih dengan baik. Ketika Fatimah binti Muhammad radhiyallahu anha, anak kepada Nabi SAW, masuk korban juga, Nabi SAW suruh pergi Fatimah, pergi tengok, pergi duduk kat tempat sembelih tu, pergi tengok. Sebab korban itu yang dia masuk, dan itu untuk dipersaksikan korban yang dia masuk tu untuk disembelih ataupun darahnya ditumpahkan itu. Okey, daripada sini asalnya nak bagi laluan ke azan ke ataupun saya terus? Laluan azan, okey, silakan. Maka niat tadi itu asasnya macam mana yang afdal yang dilakukan oleh Nabi SAW, sembelihan sendiri dan berada di tempat korban itu dilakukan. Macam mana hadis yang saya sebut dan kita baca tadi itu. Tapi dalam keadaan ini, hukum beberapa keadaan itu, kerana mungkin tak semua kita, kalau dah 7 bahagian takkan 7 orang pergi pegang pisau tu kot.
Belah kali bukan sembelih, duk toreh tangan kawan pula. Jadi dalam keadaan ni, maka ini yang penting untuk kita clearkan. Pertama, iaitu orang yang memasuki ibadah korban ni boleh terus berniat korban semasa dia mewakilkan kepada wakil untuk menyembelihkan binatang korban dia. Maknanya bila dia masuk korban, dia bayar dekat masjid, dekat surau. Contoh dia ada borang dia kan, tuan-tuan sedia borang, saya nama A bin B menyerahkan ringgit Malaysia sekian amount kepada pihak masjid sekian-sekian, surau sekian untuk menguruskan korban saya, dan segala yang berkaitan dengan ibadah korban dan penyempurnaan ibadah korban. Kena clear macam tu. Sebab apa? Segala yang berkaitan pengurusan dan penyempurnaan korban. Daripada kita pilih lembu, kita serah kat kita dah. Harga dia contoh, harga dia 5,000. Kita collect 800 jadi 5,600. Tapi harga lembu 5,000 je. So kita dah bagi tahu dah pengurusan dan perkara yang berkaitan dengannya. Nak bayar tu, nak bayar ni, include duit tu. Nak masak tengah hari, nak buat gotong royong bah, duit tu. Dan penyempurnaannya. Penyempurnaan tu apa? Sampai kepada agihan nanti. Sebab kalau tak ada yang tu tuan-tuan, sampai sembelih tuan-tuan dah asingkan satu bahagian, satu lembu punya ni dah pecah bahagi 7 dah pula. Dia kata, "Mai bahagian saya nak agih sendiri." Tuan-tuan kena bagi sebab tu hak dia. Tapi kalau kata kita dah wakalah macam tu dah, dia menyerahkan duit kepada kita dan dia menyerahkan kepada kita untuk mengurus sehingga penyempurnaan korban tu, penyempurnaan ibadah korban tu sampai ke agihan lah masuknya tu. Kita explain elok. Panggil depa, masa depa masuk tu kita explain elok. 800 yang haji masuk ni, 800 ni termasuk harga lembu, termasuk kos-kos yang berkaitan, apa-apa pengurusan yang berkaitan, apa-apa cara wakalah yang berkaitan dengan sembilan sampai kepada agihan nanti. Mana penyempurnaan itu perkataan penyempurnaan ibadah korban tu biar clear masa dia membaca wakalah yang dia bagi duit kat kita, dan kita pihak masjid surau yang terima ni, saya nama saya sekian, bagi pihak saya sekian menerima perwakilan yang diberikan oleh nama seorang orang tu. Terima, okey. Wakalah ni penting sebab apa? Sebab mungkin pada hari kejadian dia tak ada. Dia balik kampung. So kita dah wakilkan dia. Penyempurnaan itu dah termasuklah sembelih apa semua tu. Termasuk agihan nanti. So wakalah tu memang kena bagi clear. Lafaz ayat bagi, lafaz ayat terima. Saya kat tempat saya pun 2 kali pindah baru ni. Tengok tak apa nak kemas, saya perkemah lagi bagi betul-betul. Tak ada pertikaian pada fiknya keraguan itu lagi, sebab kita urus hak orang ni, ibadah orang. Dan hadirin, kalaulah kata dia boleh ada pada tempat penyembelihan, dia serah terus. Kita 7 bahagian tu yang ada, dia serah. Saya wakilkan kepada Tuan Haji Syujak untuk sembelih bagi pihak saya. 7 orang tu katanya tu, kalau kata dia ada di tempat kejadian macam mana, peristiwa Fatimah binti Muhammad SAW tadi yang berada di hadapan daripada tempat sembelihan itu dilakukan. Kalau boleh, kalau tak boleh juga, wakalah yang asas yang kita duk banyak masjid buat surau itu, bagi clear segala penyempurnaan ibadah korban tu kita dah serah pada pihak third party, pihak ketiga yang menguruskan tu. Dalam konteks ni biasanya masjid surau lah. So masjid surau berhati-hati, dan wakalah penyerahan itu penting supaya kita clear A sampai Z dia dah serah kat kita. Kita nak suruh siapa sembelih, semua dah bagi wakalah kat situ, dah serahkan delegate power tu pada kita untuk kita nak agih nanti, nak sembelih apa semua, dah ada dalam perwakilan dan yang dia dah bagi kepada kita untuk menguruskan tu. Kalau dia kata saya tak nak, saya nak urus sendiri, saya tak nak lah, dah hampir buat sendiri, jangan ada masuk tani, ramai lagi. Tak, macam tu je, senang kata. Dan kalau dia kata agih, saya nak agih sendiri, saya nak suruh sembelih, tak apalah, pergi cari talian lah, ramai lagi yang nak serah kami A sampai Z ni. Payah tuan-tuan kalau duduk main tengah-tengah jalan macam tu. Ada juga keadaan yang 7 bahagian ini sah untuk, ada bahagian tumpuk yang korban, ada bahagian yang akikah, ada bahagian yang dia nak saja-saja nak mau masuk korban, saya nak menega itu, atau saya nak saja bawa makan-makan kat rumah, ikutlah ada macam tu. So sah korban itu dalam 1 ekor tu pecahannya. Tapi apa? Tapi yang nak mengurus ni dia kena straight lah. Pitang lain lah nak akikah, sebab akikah, saya minta maaf, akikah ni dia sepanjang tahun boleh. 365 hari tu tuan-tuan buatlah bila pun, untuk mensyukuri kelahiran anak tu. Afdal hari ke-7, hari ke-14. Tapi dia kata, pak saya dulu orang susah, mak saya dulu orang susah, umur saya 23 baru ada duit sikit, saya sendiri buat
Tak apalah, cari hari lain lah, buat sendiri tak apa. Sebab satu keadaan itu jangan tumpu 4 hari ni. 4 hari ni nak berhabis korban. Masjid pula bukan buat 4 hari. Dia pilih 1 hari je. 1 hari pula dia tumpu 5-6 jam tu je. Duk campur pula hak dia ni. Itu atas pengurusan lah. Tapi kalau tempat kami kata buat hari lain lah. 360 hari lagi ada tu, buat itu. Dan yang keduanya, korban ni kena bagi kepada penerima tu, fakir miskin itu, daging mentah. Yang akikah ni kita kena jamu daging yang masak. Itu pun dah beza dah, satu kerja pula dia nak kena pergi masak apa bagai. Tapi itu menyukarkan. Akhir sekali nak mudah kata kalau hang nak masuk dengan kami macam ni, biar clear lah A sampai Z ni biar kami urus. Senang bukan apa, sebab kita nak sampai kepada peringkat agihan dan semua tu dengan keadaan yang pengurusan yang lebih smart lah, lebih teratur. Kalau kata bukan, kalau akikah boleh buat, tapi lepas ni lah buatlah. Ataupun pada masa-masa kalau nak apa, waktu-waktu yang lain dan keadaan yang panjang lebih tempohnya dan lebih memudahkan dia untuk menyediakan dalam keadaan bukan mentah tapi dimasak. Hadirin yang dihormati sekalian. Kalau tuan-tuan suruh berhenti bagi tahu lah. Okey. Silakan je. Okey, agihan korban dia ada syarat untuk lembu yang binatang ternakan yang disembelih sebagai ibadah korban ni, dia ada 5 ke 6 syarat untuk mengagihkan kepada supaya deliver tu betul kepada sasaran yang syarak nak. Nampak bahasa tu dia macam tinggi sikit. Padahal nak bagi kat siapa je, bahasa mudah kan. Yang pertama, dalam hal ni kita yang menguruskan lah. Saya ambil konteks soalan Tuan Haji tadi ni. Kita yang berkorban ni nak menyerahkan. Sama ada kita diberi amanah untuk menguruskan atas nama Masjid Surau ataupun sebagainya, kita ambil. Pertama, memang tidak boleh dicampur. Jangan dicampur daging. Jangan dicampur daging semua binatang. Maknanya kalau kita ada 10 ekor tadi, jangan duk lungguk satu, tidak boleh. Kerana setiap seekor tu ada empunya orang yang masuk korban tu. Ni sebab berat dia tak sama tuan-tuan. Lembu ni mungkin kilo dia ni lembu ni mungkin kilo ni, mungkin yang ni organ dia keadaan dia macam ni. Tidak, maka syarat sahnya antaranya adalah penyerahan yang nak diagihkan dan sah korban itu adalah lembu yang atau binatang yang disembelih itu tidak dicampurkan dengan mana-mana binatang yang lain. Itu syarat dia. Maka langkah untuk kita kerana bahagian itu dimiliki oleh orang yang berbeza dengan lembu yang lain. Maka pengasingan itu sangat penting. Dan dalam hal ini, isunya kalau kata mungkin isunya manpower yang nak menggerakkan tu, kerana dia template ni macam-macam tuan-tuan. Template ni ada tempat yang saya jumpa, 1 ekor lembu, 1 tim. Daripada sembelih tak apa, orang 2-3 orang yang bergilir tak apa sebab dia mudah. Daripada sembelih, lepas sembelih nak letak satu tempat, nak gantung, contoh, 1 tim. Nak siat kulit, 1 tim. Mana dalam ada template, ada keadaan yang masjid ni buat, yang saya jumpa, lembu seekor ni 1 tim. 8 orang, 7 orang atas manpower yang ada. So daripada sembelih sampai ke nak packaging, nak asing tu, nak agih tu, tim ni je. Dia tak campur dengan lembu lain dah. Ini paling kurang risiko yang nak campur tadi. Kalau 10 ekor, mau 100 orang. Asasnya lah. Tapi sebab kita ni, saya mengaku diri saya lah, bukan kita pakar nak lapah ni. Lapah ni duk main dengan kulit, makan isi. Maka kulit, kesian kat lembu tu, jadi duk pi ke isi lah. So kita sedar yang kita ni ramai yang bukan duduk di kampung yang mahir dengan benda tu, duk main selalu. Ada template yang macam tu. Ini memang soalan Tuan Haji tadi, dan nak mengelak daripada bercampurnya daging-daging yang antara lembu lain itu, mudah nak buat. Sebab tim yang menggerakkan tu, dia urus 1 ekor tu je. Ada template yang saya jumpa masjid yang ini mungkin manpower tak banyak, tapi dia kena penerangan untuk bertugas tu clear. Yang menggerakkan ni dia kena faham job scope dia. Sembelih 1 keadaan. Dah sembelih, tim ni 2, 3, 4, 5 orang ni, dia ni tukang angkat, pergi gantung. Supaya tak tercicir apa benda patut yang boleh diambil ketika itu. Telur. Ekor. Bahagian-bahagian yang boleh diambil secara nak securi kasar sangat.
Tapi waktu-waktu ni dia boleh ni. Mana ekor putih dah. Telur hilang dah. Dah benda tu zap sekali, bolam jalan. Waktu dah ramai-ramai sibuk. So benda-benda ni sebab itu bahagian daripada lembu tadi. Okey. Template yang kedua tadi, sembelih satu bab, lepas tu satu tim ni tukang angkat. Gantung, tukang siat. 10 orang, 20 orang, dia pun ni je siat. Buang kulit semua, lepas tu lapah pula satu tim. Tim lapah ni memang kena ramai lebih sikit. Lepas tu dia buat pengasingan organ-organ ni semua, nak bagi 7 bahagian tadi ni, satu orang pula, satu tim pula. Satu tim pula packaging. So ini mungkin dia boleh menggerakkan juga dalam keadaan teratur itu. Itu template ni tuan-tuan lagi mahir lah, tuan-tuan lagi pakar lah untuk menyusun tu yang tuan-tuan lagi nampak keadaan. Ada tempat saya jumpa template dia lagi power. Dia kata kami serah kepada satu tempat, kami tunggu pukul 11 lori sampai. Setiap plastik dah, lembu 1, lembu 2, lembu 3, lembu 4, beratur je. Ni memang kawasan ni belah Kepung, belah baru ni saya tengok di mana baru ni saya jumpa dia belah bukan sebenarnya tak buat lagi, dia orang Melayu ramai, tapi tak tahu kalau ada buat juga tu memang rare lah. Ini cerita orang Melayu kita tak ramai. So dia ada masjid tu, ada beberapa tempat kat KL pun dia kata bukan tak boleh buat, dia kata, tapi pusing-pusing muka sama. Pisau dengan jari pun duk macam sama kena je. Dah tak pun main pisau. Kita bukan semua reti main pisau, tengok muka ni duk main sign check je ni. Ni sign check lah. Memang nak bagi pisau ni dia pun tak apa nak pisau. Jadi depa punya template yang ketiga saya jumpa, dia sub kepada satu company, satu syarikat, yang syarikat penyembelihan ni, tapi dia pun make it clear lah. Lembu ni asing, satu pengasingan tu supaya clear. Lembu ni lembu nombor berapa dan siapa ahli dia, dan dia asingkan ikut bagi clear lah. Bila dia sampai tu tak bercampur-campur tadi, kita boleh tahu ni lembu satu punya ni, dan agihannya kepada siapa yang mereka nak agih, dan dia ambil kepada yang masuk korban tu satu dia ambil 1/3 dan sebagainya supaya tak bercampur. Itu yang saya jumpa. Okey. Yang kedua tadi, asingkan daging binatang korban dan semua organnya di antara seekor dengan seekor yang lain. Binatang itu memang of course untuk memastikan syarat sah kepada itu. Dan dalam hal ini dah, sebab itulah saya sebut tadi, apabila penyerahan itu diberi, bila orang yang masuk korban ni, dia dah berwakalah, dia dah berwakilkan kepada kita, orang masjid ni untuk uruskan, sehingga dia ada perkataan untuk berkorban, dia melakukan berkorban dan dia serahkan kepada kita, semua A sampai Z, sehingga sempurnanya penyempurnaan korban itu. Jadi sinilah sebab asasnya kita kena tanya dia. Sebab lembu yang dia masuk ni, korban yang dia masuk ni, asasnya dia yang kena agih. Asasnya macam tu. Asasnya dia yang kena agih. Jadi bila dia dah delegate power tu pada kita, dalam wakalah tu yang penting. Untuk kita mengambil tanggungjawab tu untuk mengagihkan kepada yang sewajarnya yang dikehendaki tu. Besar tanggungjawab tu. Sebab tu kalau rasa kita tak berapa kemampuan nak tu, tak payahlah, minta maaf saya guna kataan, kita suluh muka, kita suluh cermin ikut badan kita lah, pakai baju ikut saiz kita lah. Maksud saya apa? Saya yakin kalau tuan-tuan up sampai 20 ekor lembu pun orang ramai nak masuk. Tapi nak menggerakkan tu dan ada nak memelihara hukum-hukum ni, kalau main dengan lembu banyak, 20 ekor contohnya, orang tak ramai, takut jadi kita pula menanggung berkaitan dengan hukum yang kita duk bincang ni tak terlaksana pula. Jadi itulah kena timbalkanlah, mana antara keadaan kita nak menjaga hukum dengan keadaan manpower yang nak uruskan ni dengan orang yang nak masuk tu. Ada template saya jumpa juga, sebahagian tempat dia up sampai 1,000. Orang kata gila ke apa? Dia balas balik. Hantar ke apa aku nak buat dengan 1,000 ni? Sebab dia dalam tu dia bagi clear. 1,000 ni memang harga lembu kadang-kadang sampai 700-800 je ikut satu bahagian. Tapi 200 lebih gitulah dia nak buat kos-kos yang berkaitan. Termasuk dia bagi tahu sagu hati nak bagi kepada orang yang main tolong ni. Dia bagi tahu saya siap dah. Sebab dalam tu dia bagi tahu clear saya siap. Dia nak bagi sebab manpower tak ada. Tapi kalau dengan ada sagu hati yang dia mention itu, dia nak upah satu orang yang nak buat, sebab dia dah mention dalam penyerahan duit itu. Sebab tu dalam wakalah tu penting. Kalau dia kata, oh tak maulah 1,000 mahal, baik saya buatkan kamu, pergilah buatkan kamu hang. Tak bukan kita nak ni, tapi kerana bila kita balik kepada keadaan yang kalau orang yang nak menggerakkan tu, tuan-tuan boleh tengok. Tuan-tuan yang duduk di lapangan ni, kadang-kadang masa sembelih tu semangat, tapi masa nak lapah, tak, tuan-tuan yang duk biasa buat ni, dia tahu dah. Sampai Zuhur tu tak habis lagi, mana teruk sangat dah tu. Maknanya tuan-tuan kena muhasabah tahun depan punya korban dengan manpower yang ada ni, boleh lagi tak amount jumlah lembu tu kita nak ambil terima sebagai korban. Bukan kita nak halang orang masuk korban, tapi dengan keadaan manpower nak menggerakkan tu balik. Supaya dalam keadaan saat lagi dah pukul 11 ke 12 tu, dia tak tahu dah campur sana, dia campur sini.
Ambil bilang kau nak ambil telur, ambil lah, kepala kau ambil lah, dah tak ada tanggungjawab untuk mengasingkan tu, dan disampaikan kepada 1/3 kepada fakir miskin tadi tu. Itu dia bagi kepada orang kaya yang nak BM pun dapat. Sebahagian yang tak patut tu, 1/3 tu kena bagi kat mereka. Orang kata macam mana nak dapat? Masjid Al-Qudus mesti ada ketua amil. Sini saya tak tahu ada ketua amil tak? Biasa masjid ada ketua amil. Setiap masjid dalam Selangor dia ada ketua amil dah. Ketua amil ni dia ada senarai asnaf. Senarai asnaf tu patut diguna waktu ni. 1/3 bagi tu kat mereka. Hampa mai collect. Mai ambil. Ni bahagian apa? Sebab 1/3 tu mesti kepada mereka. Tapi 1/3 tu bagi tak untuk mereka soalan yang ini? Soalannya. Sebab itulah kali tu orang pergi luar negara lah apa semua lah. Itu satu bab lain pula lah. Dia pergi luar negara, dia lebih confident lah, sebab tu lebih orang ramai susah lah. Motif tu sampai. Dia bukan isu motif, isu kita manpower nak menggerakkan tu. Itu maksud saya tu. Bila kita duduk di lapangan ni, baru kita tahu, renyah sikit benda tu. Jadi bila kita sanggup ambil jumlah lembu yang banyak, bebannya tu banyak lah. Tapi kalau kita manpower yang cukup, silakan. Silakan, tak masalah. Isunya dalam keadaan begitu. Okey, sebab isunya adalah memastikan agihan itu sah. Yang berikutnya, isu mengambil upah tadi tu, ini salah satunya upah dia tak boleh bagi dengan tukang sembelih atau orang yang menguruskan ni, tak boleh, haram untuk kita ambil daripada bahagian-bahagian lembu tu. Ni yang kita kata seperti ni, kalau dah tak ada yang nak urus, dia dah jadi macam dah tak ada benda yang nak ambil berat dah. Macam sembelih biasa aja. Maka di situ macam mana? Disebut oleh para ulama. Itulah jalannya, minta daripada orang yang masuk ni duit dia untuk bayar upah. Upah tu daripada tukang sembelih, tukang lapar, tukang nak agih ni, depa ni ada kerja lain, depa ada anak bini, depa pun nak beraya, nak balik kampung, tapi duduk sibuk dengan lembu hang ni, tak apa. Hang ada duit lebih, memang harga lembu 800 ya, tapi kami up sampai 1000 sebab kami nak ada kos-kos yang lain yang berkaitan. Sebab tu dalam wakalah tadi tu penting, dan bagi penerangan elok-elok pada masa dia orang nak masuk tu. Bagi clear elok supaya tak ada timbul fitnah, dan itu syarat memang ditetapkan. Okey, hadirin hormati sekalian, orang tanya macam mana korban yang diserahkan, daging yang diserahkan oleh pemerintah. Ya, sah. Daging pemerintah guna duit Baitul Mal untuk bagi kepada kita, untuk kita sebagai kita, kan tu institusi, itu kan badan, bukan orang. Maka dia menguruskan harta orang Islam, Baitul Mal ni. Maka dia memasuki korban itu termasuk yang sah. Cumanya fatwa Selangor ni clear. Kalau kata kita adalah main dapat lembu kerajaan bagi, kita carilah 7 nama di kalangan yang betul-betul susah, kita letakkan sebagai nama untuk yang sebahagian cara kepada jalan keluar, kepada hal keadaan yang namanya pihak yang ketiga yang menyerahkan itu. Okey tuan-tuan, okey korang sekat tengok pukul 9 itu. Tengok muka tuan-tuan meresah tu. Jadi sebelum kena marah, saya rasa cukup sekadar itu. Boleh je? Boleh cukup tu? Kalau saya boleh jawab lah. Kalau saya tak boleh, saya minta maaf lah. Yang mana boleh? Tu je, tengok betul cara tu, resah tu. Minta maaf je. Okey, yang baik pada Allah, yang kurang antara kelemahan saya minta maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan ada manfaat. Mudah-mudahan ada kebaikan insya-Allah dari masa ke semasa. Kalau ada masa yang lebih lagi untuk tahun depan ni, kita cuba ambil masa yang lebih ruang untuk kita ditikan. Banyak lagi sebenarnya, tapi yang mana boleh lah, yang ambil poin-poin penting untuk kita berkongsi. Yang baik pada Allah, yang kurang tak kelemahan saya minta maaf sekali lagi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa seluruh kaum muslimin muslimat yang masih hidup ataupun yang telah pergi meninggalkan kami. Ya Allah, kurnialah kepada kami kefahaman agama yang baik. Kurnialah kepada kami kepandaian untuk kami mengetahui ilmu-Mu. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ya Allah, rezekikanlah kami dengan syurga Firdaus-Mu yang kami dimasukkan ke dalamnya tanpa hisab, tanpa azab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.